Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anak sekalian. Bagaimana keadaan anda pada hari ini? Cikgu doakan anda semua berada dalam keadaan sihat hendaknya insya-Allah. Hari ini kita nak sambung mata pelajaran pendidikan sejarah khusus untuk pelajar-pelajar UPKK. Hari ini kita nak sambung iaitu tajuknya peristiwa hijrah ke Habsyah dan ke Madinah. Ya, peristiwa hijrah ke Habsyah dan Madinah. Yang mana hari ini kita nak sentuh dulu dalam jadual ini iaitu hijrah ke Habsyah. Ada tengok anda boleh nampak masa, perkara, kali pertama dan kali kedua. Baiklah, pada masa itu sebelum hijrah, perkaranya ialah situasinya, perkaranya melibatkan situasi. Kalau anda nak faham, anda kena buat jadual seperti inilah anak-anak. Kali pertama iaitu para sahabat disiksa oleh kaum Quraisy. Kali kedua merujuk kepada apa anak-anak? Keluarga Rasulullah SAW Bani Hashim, di kampung dan dikepung. Bukan dikampung, dikepung dan dipulaukan. Apa yang berlaku selepas hijrah di bawah tu Baik. Perkaranya bilangan, tempoh, ketua. Kita masuk bilangan dahulu. Cikgu besarkan bilangan. Kali pertama 10 orang lelaki, 5 orang perempuan yang hijrah ke Habsyah. Yang kedua, lebih ramai lagi iaitu 83 orang lelaki, 28 orang perempuan. Kita masuk bahagian yang seterusnya, tempohnya selama 3 bulan untuk kali pertama mereka hijrah yang 10 orang tadi kan. 10 orang, 5 orang lelaki selama 3 bulan. Kali kedua pula tiada. Kita tengok yang berkaitan dengan perkara. Termasuk bahagian ketua, iaitu apa dia? Osman bin Affan. Siapa ketuanya? Osman bin Affan. Untuk kali kedua pula Ja'far bin Abi Talib. Cikgu ulang kali pertama siapa ketuanya? Ialah Osman bin Affan. Kali kedua Ja'far bin Abi Talib. Seterusnya kita tengok dekat sini sebab-sebab hijrah. Apa yang dikatakan sebab-sebab hijrah? Iaitu menyelamatkan agama dan diri daripada fitnah dan dizalimi. Kali kedua pula, kenapa kena hijrah? Iaitu kerana penyiksaan dan penganiayaan terhadap orang Islam semakin hebat sangat-sangat, makin kuat, tak terkawal dan sebagainya. Sebab itulah kena hijrah ke Habsyah. Seterusnya, kita masuk yang terakhir poinnya, layanan Raja Habsyah. Kita tengok dia bersifat adil dan bijaksana. Untuk kali pertama layanan raja ini sangat bersifat adil dan bijaksana. Yang kedua, untuk kali kedua disambut baik, iaitu menolak permintaan kaum Quraisy untuk menangkap orang Islam yang pulang ke Mekah. So kalaulah pemimpin kita bijaksana, adil, maka kita akan terselamat. Istilahnya pada ketika itu pemimpin mereka ini sangat adil dan bijaksana. Akhirnya terselamatlah daripada ancaman-ancaman perkara-perkara yang tak baik. Begitu. Ini masuk dalam peristiwa hijrah ke Habsyah. Seterusnya anak-anak. Kita masuk yang seterusnya. Hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah Rasulullah ke Madinah ada 3, iaitu hijrahnya, tarikhnya, sebab-sebab hijrah. Mesti ada sebab kenapa kena hijrah. Yang pertama hijrahnya, perpindahan. Maksudnya iaitu hijrah ini apa dia? Perpindahan Rasulullah SAW dan orang Islam dari Makkah ke Madinah. Jelas Bila Nabi Isa tanya apa maksud hijrah, ini dia. Perpindahan Rasulullah dan orang Islam dari Mekah ke Madinah. Tarikhnya bila anak-anak? 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kerasulan bersamaan 622 Masihi. Tarikh ni anda kena ingat betul-betul lah, ini fakta. Apa sebab-sebab hijrah? Yang pertama,
pembesar Quraisy merancang membunuh Rasulullah SAW, maka dia kena berpindah, berhijrah. Yang kedua, satu strategi dakwah Rasulullah. Memang kena berangkat, berpindah. Salah satu strateginya, dakwah Islam tu akan berkembang, akan menapak, akan lebih luas lah, begitu. Yang ketiga, wahyu dan juga perintah Allah Allah Ta'ala. Allah yang arahkan, Nabi kena ikut. Yang keempat anak-anak, apa tu? Ya, orang Islam diseksa dan ditindas oleh kaum Quraisy. Jadi nak mengelakkan peristiwa ni terus berlarutan, mereka berhijrah. Yang kelima, orang Islam Madinah telah bersedia menerima kedatangan Muslimin Mekah. Nampak mereka yang nak menerima kedatangan kaum-kaum umat Islam pun telah berbesar hati untuk menerima kedatangan mereka, nak sambut baik. Itu istilahnya. Dan yang terakhir anak-anak, apa tu? Penduduk Madinah memberi jaminan keselamatan. Bila ada jaminan keselamatan, tak ada lagi lah ditindas, tak ada lagi lah isu-isu diseksa dan sebagainya. Jelas ya anak-anak? Itulah dia hijrah Rasulullah ke Madinah. Baiklah, kita masuk peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Semasa hijrah apa yang berlaku? Kita tengok. Iaitu yang pertama, 12 orang pemuda Quraisy dilantik untuk mengepung rumah Rasulullah. Nampak tak? 12 orang ni orang-orang muda lah, pemuda lelaki. Pemuda ni orang lelaki lah. Orang lelaki muda untuk mengepung rumah Rasulullah. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Talib diminta untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. So kalau kata tiba-tiba orang tu dapat masuk, tangkap, rupanya bukan tangkap Nabi, rupanya dia tangkap siapa? Sayyidina Ali. Macam tu. Hebat pengorbanan Sayyidina Ali ni. Seterusnya, Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Ini pun ada peristiwanya, kerana nanti kita akan sentuh bab yang lain lah. Pengorbanan Abu Bakar terhadap Rasulullah, teman Rasulullah. Baik. Seterusnya, berhenti di Quba dan membina Masjid Quba. Tu dia. So jadi hari ini kita tengok dekat sini. Inilah sejarah usulnya, terciptanya ataupun tertubuhnya Masjid Quba ni. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW telah berhenti di situ. Seterusnya kita tengok ke sini. Ketibaan Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disambut dengan kegembiraan. Datangnya Nabi pun, kehadiran Nabi dan rakan-rakan pun telah disambut dengan gembira. Macam tu. Baik, seterusnya. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Ni boleh bagi dua, Muhajirin dan Ansar. Tapi kita terus buat jadual begini, senang anda nak faham. Baik, kita ambil satu-satu. Muhajirin dulu. Muhajirin ini apa dia? Bila kata perbezaan, dia kena ada benda yang sama. Maksudnya kat sini sebelah-sebelah. Muhajirin apa, Ansar apa. Senang kita nak hafal. Baik, Muhajirin, orang Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu. Ansar, penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam, yang memberi pertolongan kepada Muhajirin. Nampak tak? Sebelah-sebelah dia nampak teli, nampak sama. Yang ketiga, sanggup berkorban, meninggalkan saudara-saudara, harta benda dan kampung halaman. Sebelah dia apa pula? Ansar. Ansar pula mengambil kaum Muhajirin sebagai keluarga angkat. Hebat orang tu berpindah, tak ada keluarga dan sebagainya, maka Ansar ini dia mengambil keluarga Muhajirin ni sebagai keluarga angkat mereka. So kita tidak rasa sebagai orang yang dah tak ada keluarga ataupun rasa terpinggir. Dan yang terakhir anak-anak, Muhajirin apa dia? Menjalani kehidupan tanpa rasa terasing. Tu. Dan Ansar pula membantu kaum Muhajirin dengan ikhlas seperti wang, harta, tempat tinggal, tenaga dan makanan.
Itu dia. So, jadi kalau bila ditanya tentang persaudaraan Muhajirin dan Ansar, persaudaraan Muhajirin dan Ansar ada 2 nama, Muhajirin dan Ansar. So, anda buat jadual kanan dan kiri macam ni. Senang nak buat persamaan ataupun perbezaannya. Okey, jelas ya anak-anak? Cikgu doakan anda semua jadi pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat, anak soleh dan solehah, dan berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan ujian penilaian kelas kafah insya-Allah. Jadi, okey, cukup sampai di sini. Kita akan sambung rujukan, okey, dan soalan-soalan penerangan lain di grup WhatsApp. Okey anak-anak, itu dia tadi, okey, yang kita panggil sebagai penerangan kita ataupun isi pelajaran kita pada hari ini. Okey, dan juga yang terakhir ini iaitu tadi cikgu dah terangkan tentang peristiwa yang berlaku semasa hijrah Rasulullah serta okey, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Ada 2 bahagian Muhajirin dan Ansar. So memang anda kena buat jadual seperti inilah agar ianya jelas, nampak ada sedikit persamaan dan perbezaan. So senang nak baca. Okey, memang kena buat jadual kanan dan kiri seperti ini untuk Muhajirin dan Ansar. Okey, cikgu doakan anda semua berada dalam keadaan sihat dan utamanya berjaya menjadi pelajar cemerlang dalam ujian penilaian kelas kafah UPKK serta menjadi anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah kita bersua kembali di episod akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. InsyaAllah cemerlang semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.